Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan. Suara boleh dengar dengan jelas, tuan-tuan? Tolong komen sikit. Suara boleh dengar dengan jelas. Okey. Ada. Jelas, okey. Salam dari Sungai Long, terima kasih. Suara okey, thank you. Salam Madani, terima kasih. Thank you Malchai, thank you. Salam safe house dari Somban. Selamat malam semua, selamat malam. Jelas, terima kasih. Saya tengah baca judgement daripada kes Najib ni. Okay. So, terima kasih terima kasih Abu Dhabi, thank you. Cukup jumlah hadir. Saya Max. Najib call for defense. Yes, betul. Yalah, bila ada primavasi, call for defense lah maksudnya. Alright, terima kasih tuan-tuan. So saya a few days saya tak live sebab saya punya phone ada problem dan saya ada program lain. Suara perlahan kuat sikit. Pernafasan lumpur. Okay. Constant live please. Saya bukan tak live itu. Saya biasa memang tiap hari live, tapi hari itu saya punya phone problem. Hari ni dah okey dah. Telefon saya problem dan alhamdulillah, so dah okey. Dan itu saya ada program juga sebenarnya. Saya ada benda yang saya buat. Actually apa benda saya buat okey, saya cerita lah. Okay. Saya ada buat satu video klip lagu ciptaan saya, komposer saya. Cuma penyanyi orang lain lah. Seorang penyanyi perempuan. Single dia yang pertama. Okay, seorang penyanyi perempuan, penyanyi Sarawak lah. Single dia yang pertama. Dan insyaAllah akan disiarkan tidak lama lagi. InsyaAllah 2-3 tak live, banyak isu penyakit. Saya tahu pasal isu bendera hari tu kan. Yang tu bagi saya, macam mana nak kata yang tu bagi saya satu isu yang sengaja digembar-gemburkan sebab dia orang tak ada isu nak main sebenarnya. Kan sampai sembayang dekat situ. Thank you Carol, thank you. So benda tu lah, ada 2-3 benda yang kita akan cuba tengok hari ni, insyaAllah. Sorry saya tak boleh nak kuat sangat. Merek je, itulah dia. Waalaikumsalam. Nama tak bersama muka. Alhamdulillah. Rizal, kita pernah bersama muka Rizal. Thank you. Yang join, terima kasih. Terima kasih yang join. Tolong tap. Terima kasih yang tap. Terima kasih yang share. Tak ada orang share ni. Betul-betul kalau lama tak live tak puas hati. Kalau dengar isu berjangkit tak datang urusan Faiz. Dia kadang-kadang isu ni dia macam mana nak kata? Dia jadi satu benda yang besar bila kita sendiri tak, macam mana? Bila kita sendiri tak tahu macam mana nak terangkan dengan baik benda tu kan. Itulah masalahnya. Okay. Alright, pasal baru ni saya cerita lah. Saya tak adalah santai. Saya tak adalah formal sangat macam biasa malam ni. Saya santai je lah. Baru ni ada satu jemputan. Okay, dia macam ni. Hari tu saya ada buat satu podcast. Tajuk dia RUU Teguran jujur dan suci dan jujur terhadap RUU Mufti Wilayah. Saya ada buat bersama thank you Jeffrey Din. Bersama dengan Ustaz Wanji daripada aliran Maturidi. Belajar lah. Saya tak kata dia orang aliran Maturidi tapi dia belajar Maturidi. Bersama dengan Ustaz Dr. Abu Hafiz daripada aliran Ahlul Hadis. Dia pensyarah hadis di UIA dan juga aliran Salafi. Saya bersama dengan saudara Faizal Rahman, seorang peguam yang juga merupakan peguam kepada Dr. Mazhar, Dr. Rora dan juga peguam yang sekarang ini ada seorang wanita disaman dia Engku oleh Ustaz Engku. Ustaz Engku ni memang daripada aliran Aswaja tapi tak ada kena-mena dengan agama. Dia telah menyaman seorang wanita bekas menantu dia, bekas lah itu cantik, bekas menantu dia kerana dakwaan disuruh menggugurkan anak dan dia kalah dalam saman tersebut
kan. Kemudian diceritakan oleh Faizal bahawa Aswaja pernah ditanya, Zamihan pernah ditanya di dalam mahkamah tentang Wahabi. Adakah Dr. Mazhar itu Wahabi? Bukan. Adakah apa orang kata, Perlis itu Wahabi? Bukan. Adakah mereka mengamalkan ajaran Wahabi? Itu bukan. So di peringkat mahkamah dia orang tak nak mengaku pun benda tu. Itu hanya label yang diberikan kepada orang. Okey, tak apa. So di dalam wacana tersebut kita membicarakan soal RUU Mufti Wilayah. Kita tak ada isu dengan 30 lebih section tersebut, tapi kita ada isu dengan definisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada definisi menurut buku kamus, menurut ulama-ulama muktabar. Ahli Sunnah wal Jamaah ni ada 5 golongan yang utamalah. Salafi, Asy'ari, Maturidi, Athar dan juga Ahlul Hadis. So ini adalah 5 golongan yang utama. Namun begitu, apa yang berlaku adalah bila RUU Mufti Wilayah cuba menghadkan definisi Ahli Sunnah wal Jamaah hanya kepada Salafi dan Maturidi. Asy'ari dan juga Maturidi. Di situ masalah. Kerana bagi saya, bila kita menghadkan satu-satu definisi, dia akan ada timbul masalah. Terutama kalau kita bukan menghadkan definisi, tetapi bila kita mengaktakan definisi tersebut, dia akan timbul masalah kepada golongan atau kumpulan yang lain. Dia akan timbul ekstremisme, kafir mengkafir, sesat menyesat dan sebagainya. Jadi ada pihak yang tak puas hati dengan saya. Dia kata, kenapa jemput hanya sekadar mereka yang bersetuju dengan kau? Jemputlah mereka yang tak bersetuju, biar kita bincang dan bahaskan benda ini. Jadi saya kata setujulah dengan statement tersebut kan. Sebab so far tak ada lagi mereka yang berani daripada yang menyokong RUU tu berani ke depan. Kebetulan sahabat saya, terima kasih. Kebetulan sahabat saya, Ustaz Ali Muda, dia kata dia bukan saya nak buat lah, ada satu NGO, kawan saya AMG nak buat, dia organize. Dia kata, apa kata kami organize debate macam kami organize debate engkau dengan Papa Berry gitu kan. Saya kata okey je, boleh, tak ada masalah. So saya ceritakan pada Arman tu kan, owner kepada AMG tu. Dia kata kita buat debate lah. Okey, kami jemput. So dia jemput Ustaz Abu Hafiz setuju. Dia jemput dengan Ustaz Ali Muda. Ustaz Ali Muda setuju pada peringkat awal dia. Persetujuan itu walaupun tidak ada tarikh, dia tak, kalau tidak salah dia letak apa 7678 567 ke macam tu, 789, saya tak ingat tarikh dia lah. Tetapi Ustaz Abu Hafiz setuju 7 hari bulan. Dan pada waktu itu Ustaz Ali Muda tak kata tak setuju, tapi dia telah menghantar gambar dia, so untuk buat poster lah kan. So Abu Hafiz pun hantar gambar, Ustaz Muda pun hantar gambar. So secara impliedly kami ataupun AMG beranggapan bahawa dah setuju. So dah diwar-warkan oleh mereka, saya pun dah mewar-warkan, cuma saya tak sempat untuk nak meletakkan di dalam social media saya, tetapi kita dah mewar-warkan kepada pihak-pihak yang tertentu tentang perkara ini. Namun begitu, kan saya kata tadi bahawa kumpulan itu rasa mengatakan kenapa tak nak jemput tim dia orang ataupun pasukan yang tak bersetuju atau bersetuju dengan RUU tersebut, kenapa nak ambil sebelah pihak. Jadi saya ambil kedua-dua, saya bersetuju untuk kedua-dua belah pihak. So what happened is dia menolak untuk bersama. Akhirnya Ustaz Ali Muda menarik diri daripada meneruskan debat tersebut atas alasan-alasan beliau lah. Okey tuan-tuan, saya tak ada isu. Okey, kalau Ustaz Ali Muda nak tarik diri ke tak nak ke dan sebagainya, saya tak ada isu kan. Okey Ustaz, jangan marah. Kita ni tetap kawan. Saya kata saya tak ada isu. Cuma saya ada obligasi untuk bagi tahu kepada orang ramai bahawa number one, wacana dia nak, Ustaz Ali Muda tak nak debat, dia tukar je pada wacana. Dialog itu tak jadi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, lepas ini jangan tanya saya. Jangan bagi tahu saya, Sordi, engkau ni penakut, sebelah pihak je kau jemput, engkau tak nak jemput sebelah pihak lain. Saya nak bagi tahu saya dah jemput kedua-dua belah pihak. Satu pihak tak nak. Jadi saya kata dah tak ada lah, dah habis lah. Kan, dah cukup lah tu. Maksudnya saya dah jemput, satu pihak tak nak, satu pihak nak. Saya bagi tahu lah yang satu pihak tu tak nak. Jadi jangan jangan bagi tahu Sordi, kau takut nak jemput ni. Tak adalah, saya dah jemput. Isunya itu isu dia. Now, ini bukan cerita Asy'ari, Maturidi, Salafi. Ini bukan cerita tu tuan-tuan. Jangan tuan-tuan kata, inilah Iswardi Wahabi. Inilah Iswardi menentang kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Bukan, itu kan isu dia. Saya membicarakan, saya membincangkan, saya melihat dalam konteks keadilan, saya melihat dalam konteks akta dan juga penindasan, kemalampauan. Itu sebenarnya. Saya tak nak benda itu berlaku di dalam kerajaan kita. Ada orang tulis dalam Ustaz Abu Hafiz punya
punya page kan, dia kata inilah dia kumpulan yang cuba menentang kerajaan Madani. Dia kata, saya ni dan juga 3-2 panel lain adalah ahli parti keadilan. Kami adalah parti kepada kerajaan yang memerintah sekarang. Jam pula aku punya ni kan. Parti kepada kerajaan yang memerintah sekarang. Soalan saya, Menteri Agama parti mana? Sekiranya dia nak apa, nak buat itu, nak buat ini ke apa, saya tak ada masalah. Tetapi jangan sampai hijack apa yang kerajaan kita buat. Okay. Dia ni masalah, tak tahulah masalah dia. Okay, jadi saya ulang balik kan. Parti kami di dalam 4 panel tersebut, 3 kami adalah ahli parti keadilan. Kami adalah ahli parti keadilan, parti kerajaan yang memerintah. Saya tanya, Menteri Agama parti mana? Menteri Agama parti mana? Adakah dia betul-betul represent inclusivity yang dibawa oleh kerajaan Madani, yang dibawa oleh apa orang kata, oleh Madani, makna Madani itu sendiri, di mana kita melihat bahawa ketermadunan bermaksud antara lainnya adalah kita membawa kepada keterbukaan minda kita untuk berbeza pendapat, untuk melihat pelbagai manhaj, selagi mana dalam kerangka yang dibenarkan di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita dah tak perlu bergaduh sebenarnya isu manhaj-manhaj ni. Siapa nak berpegang pada Salafi, peganglah. Siapa nak pegang pada Asy'ari Maturidi, peganglah. Saya tertarik dengan perbahasan di antara Salman Ali dengan PU Hafiz. Salman Ali dengan PU Hafiz. Bila saya dengar 4 jam tuan-tuan tentang adakah Allah mendengar dan melihat, sama wal bashar. Dalam perdebatan 4 jam tu saya konkludkan bahawa PU Hafiz ni adalah pendukung Asy'ari Maturidi, dia Asy'ariyah lah. Sedangkan Ustaz Salman ni adalah Salafi. Tapi dalam conclusion saya nampak bahawa dalam hal itu PU Hafiz adalah betul. Dan pendapat ataupun tuduhan Ustaz Salman itu adalah salah. So dalam hal ni, adakah saya dicop sebagai apa orang kata, bukan Salafi pula kan? Saya kata kita kena lihat pada hujah, kita kena lihat pada point, kita kena lihat pada kekuatan hujah-hujah yang dibawa, bukan pada siapa yang bawa. Kalau hanya kerana dia golongan kita dibawa, walaupun salah, kita kata kena betul juga. Kalau dia salah, kita tetap kata dia salah. Sama juga dalam isu RU Mufti Wilayah. Kita kata bahawa dalam konteks itu, dalam konteks mendefinisikan Ahli Sunnah wal Jamaah itu, kita tak setuju dan itu salah. Kita bantah dalam isu itu. Bukan bermakna kita terus nak buang kerajaan ini. Kan? So dalam konteks itu, kita kata Menteri Agama tak betul. Kena baiki. Dan janganlah kita bersikap macam PAS walaun semua tak boleh nak ditegur. Ini kerajaan Madani. Oh, kau tak boleh tegur kerajaan ini kerajaan kau. Siapa kata? Kerajaan biar Madani ini membenarkan kita berbeza pendapat. Madani ini membenarkan kita check and balance. Tapi check and balance kita jangan sampai memaki hamun, jangan sampai memfitnah. Kita base it on facts. Macam saya kata, perdebatan antara Salman Ali dan juga Ustaz Salman Ali dan juga PU Hafiz. Saya kata PU Faiz dalam isu yang dibawa perdebatan itu, saya kata dia betul. Ustaz Salman Ali salah dalam konteks itu, dalam konteks perdebatan itu. Saya kata Ustaz Salman Ali salah. Di mana dia kata dalam mazhab ataupun pandangan Asy'ari bahawa Allah tidak mendengar dan tidak melihat. Itu pandangan yang salah kalau if I understand it correctly lah. Okay, panjang cerita ni tuan-tuan. So yang tu saya dah bawa, harap kita faham di mana kita berada, di dalam kerajaan ini di mana kita berada. Kita bukan sekadar kata yes bos, okay bos, no problem bos, tak. Kita bukan sekadar itu. Mana yang betul kita sokong. Mana yang kita rasa tak betul, kita kena tegur. Saya daripada dulu lagi, siapa yang kenal saya dia tahu. Even dalam parti saya sendiri pun, saya memang akan tak setuju kepada benda yang tak setuju, saya akan cakap. Kan? Sampai saya pernah kena terima, kena gantung dan sebagainya. Biasalah. Biasalah. Kalau tak berani berhujah, jangan jadi Menteri Madani. PMS kena intervene sebelum kerosakan perpecahan turut berlaku Samsuri. Betul, saya setuju. Kita setuju.
Nohana kata, kita setuju. Apa guna 4 jam lawan dengan Asy'ari dan Salman Salafi? Rasa Salafi lebih betul. Tapi Asy'ari ada betul, kita juga terima. Semua mazhab 5 kita terima. Nak Asy'ari terima tapi mesti ikut sunnah. Betul. Tapi dalam masa yang sama, kita dalam hujah itu, dalam konteks itu, dalam perdebatan yang 4 jam itu, kita nampak bahawa apa yang PU Faiz bawa, apa yang Salman cuba pertahankan itu sebenarnya tak tepat. Tapi tak ada masalah. Adakah Salman itu akhirnya jadi seorang yang bodoh rendah? Tak. Dia tetap orang yang berilmu tinggi. Cuma dalam konteks itu dia ada kekurangan, ada kesilapan. Dia tak ada masalah sebenarnya. Sebab kita manusia, tuan-tuan. Kita manusia. Kan, kita kena faham kita ni manusia. Ada kadang benda kita betul, ada kadang benda kita salah. Saya sendiri pun ada benda yang saya tak betul, ada orang betulkan. Itu biasalah. Kan, dan dalam menyentuh tentang kita kata melawan ni, tuan-tuan, bahawa ni kartel baja eksekutif pemasaran syarikat tak aktif di Reman. Suruhanjaya SPRM menahan Reman, seorang eksekutif pemasaran sebuah syarikat yang ditawarkan projek pembelian baja padi oleh sebuah pertubuhan. Perintah Reman selama 4 hari sehingga 2 November itu dikeluarkan Magistrate Irza Zulaika Roharudin terhadap suspek setelah SPRM membuat permohonan tersebut di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Menurut sumber, lelaki berusia 30-an itu ditahan bagi membantu siasatan ketika memberi keterangan di ibu pejabat SPRM lewat petang semalam. Hasil siasatan mendapati syarikat tersebut merupakan syarikat yang dormant, tak aktif di Malaysia sejak 8 tahun lepas. Bagaimanapun, syarikat induknya merupakan sebuah syarikat berpekalan di Singapura. Syarikat terbabit telah menerima kontrak pembakaran baja berjumlah 15,000 tan. Company Singapura ni, tuan-tuan, atau lebih kurang 60 juta ringgit pada bila? Tahun 2022. Meaning to say, kontrak itu dia masuk sebelum 2022 lah. 2021 mungkin atau awal 2022 zaman Perikatan Nasional. Pemberian kontrak sangat meragukan, dipercayai dibuat di atas arahan pihak tertinggi pertubuhan tanpa kelulusan lembaga pengarah dan diberi secara runding terus atas alasan pemberian darurat, kata sumber yang enggan didedahkan. Okey. Siasatan semalam Malaysia kini melaporkan SPRM melancarkan siasatan terhadap dakwaan kartel yang terlibat dalam pengedaran dan pembekalan baja untuk tanaman padi. Menurut SPRM, sebahagian daripada projek bernilai 1.8 bilion ringgit. 2 hari lalu, satu sumber mendakwa SPRM telah mengunjung beberapa premis di Kuala Lumpur untuk tujuan siasatan, dan juga Ketua Terujuran SPRM mengesahkan siasatan dan tidak menolak kemungkinan beberapa suspek lain ditahan untuk membantu siasatan. Sekarang kerajaan kita ni memang betul-betul nak attack kartel-kartel ni, tuan-tuan. Tiba masa kita nak kena buang orang tengah. Dr. Zaleha buat hari tu kan. Sampai ada satu datuk dekat KL. Macam mana ni? Dr. Zaleha tu bukan orang Kuala Lumpur dan sebagainya. Anwar Musa tu orang Kelantan. Syahidan Kasim orang Perlis. Itu dua-dua tu menteri, apa orang kata, menteri wilayah. Kenapa dia tak bising pasal Syahidan Kasim, tak bising pasal Anwar Musa? Simple je. Sebab kedua-duanya tak kacau kartel. Dr. Zaleha kacau kartel. Dia kacau orang tengah, tuan-tuan. Di BKL, orang tengah lepas tu pergi kepada peniaga. So akhirnya peniaga dapat contoh lah. Di BKL buka tender satu tapak 3,000 contoh. Tapi nak pergi kepada di BKL tak boleh direct. So dia melalui orang tengah. Orang tengah charge 5,000. So akhirnya peniaga bayar 5,000 pada orang tengah bayar kepada di BKL 3,000. Dia untung 2,000. Padahal orang peniaga tu kalau direct pada di BKL dia boleh dapat 3,000 contoh kan. Maksudnya dia boleh dapat harga murah. Yang dia marah kenapa? Kan? Hari ini juga kita ada satu berita mengatakan bahawa apa nak panggil, pasti pula sekarang ni Jabatan Buruh telah pun menghantar surat kepada pasti untuk mereka pergi ke semua pasti di seluruh Malaysia bagi meninjau bagaimana pasti diuruskan kan, oleh manajemen pasti. So one by one kerajaan cuba membongkar, memastikan bahawa perkara-perkara sebegini tidak berlaku. Ini kita sokong. Ini kita pastikan bahawa benda ini memang kita sokong. Kita nak pastikan negara ini negara yang menjadi negara yang lebih baik. Dan ini merupakan usaha kita selama ini, selama puluhan tahun. Ini yang kita bawa dahulu. Ini yang kita usahakan dahulu. Mercun sekarang ni. Pertama sekali, tahniah pula. Happy Deepavali. Selamat menyambut hari Deepavali kepada siapa sahabat-sahabat, kawan-kawan yang menyambut Deepavali 31 Oktober. Maksud 31 Oktober kan, hari menyambut Deepavali dia kita ucapkan. So balik pada cerita tadi. So kita memang dalam usaha untuk nak memastikan bahawa kartel-kartel ini tak lagi berkuasa. Tuan-tuan,
Kalau kita fikir logik, kenapa harga barang terlalu mahal, kenapa ekonomi tidak berkembang dan sebagainya. Ini salah satunya lah, kartel ni. Kemudian satu lagi, bagaimana setengah-setengah orang menggunakan, contoh macam pasti saya sebut tadi kan, menggunakan kononnya sukarelawan untuk menindas pekerja. Hak kita sebagai kerajaan bukan kita nak menindas pasti tu, tapi kita nak beritahu sebagai kerajaan itu tugas dan tanggungjawab kita membela semua orang. Sebuah IMA dia orang PAS ke, dia orang PKR ke, dia orang tak ada parti ke, asalkan dia orang Malaysia, dia warga negara Malaysia ataupun bukan warga negara Malaysia tetapi bernaung secara sah di dalam negara kita, maka hak menjadi hak dan kewajipan kerajaan untuk melindungi mereka. Itu yang kita kena faham. Apa tujuan kerajaan buat selama ini. Macam contohnya, ada orang tanya saya, apa Fashion Valley kan? Fashion Valley rugi. Fashion Valley rugi. Di bawah Khazanah. Fashion Valley rugi 40 juta dia kata di bawah Khazanah. Dan dia telah dikatakan Fashion Valley telah Fashion Valley whatever. Fashion Valley telah rugi berjuta ringgit selama puluhan bertahun-tahun sewaktu diambil alih oleh Khazanah. Around 2018 Khazanah dan PNB telah melabur sekitar 47 juta ringgit di dalam Fashion Valley. 47 juta ringgit di dalam Fashion Valley. Dan bila dia berjual pada tahun 2024, mereka hanya menerima kira-kira 3.1 juta. Kerugian dalam penjualan saham sangat minimum berbanding keseluruhan perolehan yang dijana oleh Khazanah dan PNB pada tahun berkenaan katanya. Menurut MOF, pandemik telah memberi kesan yang teruk terhadap perniagaan Fashion Valley. Pada 2018, Khazanah melabur 27 juta, manakala PNB melabur 20 juta bagi memiliki saham minoriti dalam Fashion Valley. Pada tahun 2023, NXBT Partners menawar diri untuk mengambil alih pegangan Khazanah dan menyuntik modal yang diperlukan syarikat itu. Tawaran tersebut diterima oleh semua pemegang syarikat. Tambah MOF, penjualan saham adalah tindakan bertanggungjawab Khazanah yang memberi laluan kepada pelabur strategik untuk terus membantu syarikat. Ini bagi saya sangat diplomatik punya ayat lah, tuan-tuan. Kita kena tanya soalan, siapa yang bersetuju untuk nak beli Fashion Valley pada tahun 2018? Dan dikatakan bahawa antara yang ada share dalam Fashion Valley adalah Tun Mahathir dan juga Azmin Ali. Dan juga Azmin Ali dikatakan. So kalau kita fikir secara logiknya, kenapa tiba-tiba PNB dan juga Khazanah very interested dengan sebuah syarikat yang I mean, we don't mind, tapi is it really giving apa orang kata something yang positif kepada syarikat, kepada perniagaan? Tuan-tuan, rise and fall company itu biasa, untung rugi itu biasa. Tetapi kenapa particularly this case sangat tertarik, sangat menarik? Kenapa specifically this company? And then daripada maklumat yang saya dapat, rupanya salah seorang shareholder di dalam syarikat Fashion Valley, I could be wrong, adalah Azmin Ali dan juga Mahathir Mohamad. They were among the, not shareholder, I think director di dalam syarikat tersebut. So there you go. Balik kepada cerita tadi kan, yang tahun 2022 dia terima projek bernilai 1.8 bilion ringgit. So kita nak try to avoid benda-benda ni daripada berlaku, tuan-tuan. Tengok macun kat luar. Okay. Okay. Anwar Ibrahim, okay, ni ada berita. Anwar berang terhadap dakwaan mesej bahagian datuk pun ada. Dia ada satu mesej dalam WhatsApp kata bahagian datuk pun ada. Anwar Ibrahim membidas tuduhan pembangkang yang mendakwa dia melanggar prinsip tata kelola dan pengagihan kontrak. Ia susulan dakwaan Nik Muhammad Zawawi wujud perbualan menerusi WhatsApp. Berhubung perkara itu membabitkan Syed Abu Hafiz Syed Abdullah. Seperti mana saya dengar ucapan Pasir Putih sebelum ini bahawa Menteri Keuangan tak ikut tata kelola dalam pengagihan kontrak kepada Disaji kepada Bukit Gantang tak benar sama sekali. Saya yang tanda tangan, saya tahu. You dengar dari mana? Dari TikTok. Ini belajar mana? TikTok. Seorang pula dari WhatsApp tak tunjuk fakta. Tapi tak pergi belajar. Kalau sebut baca Quran, baca hadis, sanadnya mana? Kata Anwar waktu sesi pertanyaan.
Sidang Dewan tegang apabila Nik Muhammad Zawawi mendakwa dia mendapati wujud perbualan menerusi WhatsApp antara Syed Abu Hussein berkaitan tender pembekalan makanan tentera Keselamatan Angkatan Tentera Malaysia. Dia mendakwa dalam perbualan dengan seorang pegawai itu terdapat bahagian yang menyebut bahagian datuk pun ada. Katanya seolah memperlihatkan kewujudan elemen rasuah. Nik Zawawi terlebih dahulu membangkitkan isu berkenaan pemberian tender pembekalan makanan ATM antara syarikat yang dikaitkan Syed Hussein dengan syarikat Felda disaji Sdn Bhd. Bagi saya mudah je. Di samping sebut di dalam parlimen, saya sarankan supaya Zawawi pergi buat laporan SPRM. Dikemukakan kepada SPRM. Kita tak ada masalah, tuan-tuan. Kita tak ada masalah kalau sekiranya benda itu dibawa dan dikaitkan, dan kalau sekiranya perlu untuk nak dituduh, dituduh. Kan? Kita nak takut apa? Kalau sekiranya betul ada dakwaan tersebut, pergi. Buat pertuduhan tersebut, bawa bukti tersebut, biar apa orang kata perkara itu berlaku. Kan? Okay. Alright. Okay. Saya tertarik nak bawa cerita pasal Najib yang disuruh, yang diperintah untuk membela diri. Maksudnya dia ada prima facie. Ini tajuk 1MDB ada prima facie ni. Okey, untuk makluman tuan-tuan bahawa Datuk Seri Najib Razak sebelum ini dituduh di bawah dia macam ni, dia ada beberapa kes kesalahan dahulu, beberapa tuduhan. Pertama, kes SRC kes SRC 145 juta itu tu dah dapati bersalah dan beliau telah dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta sebelum dapat pengampunan separuh lah kan. Kemudian yang itu SRC settle lah. Kemudian yang sekarang ini melibatkan 1MDB 2.27 bilion, bukan juta, bilion, 2,270 ribu juta, 2,270 ribu juta. Maksudnya dikatakan di bawah 21 pertuduhan. So hari ini mahkamah telah memerintahkan bahawa Najib membela diri. Najib diarah bela diri atas semua ke-25 pertuduhan terkait 1MDB. Najib di hari ini diperintah untuk membela diri atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan penggubahan wang haram membabitkan 2.27 bilion dana 1MDB. Mahkamah Tinggi hari ini memutuskan bahawa pihak pendakwaan berjaya mewujudkan prima facie terhadap bekas Perdana Menteri dan Menteri Keuangan terbabit. Kes itu didengar di hadapan Colin Lawrence Sequeirah yang kini merupakan Hakim Mahkamah Rayuan. Semasa prosiding, Najib memilih untuk menjadi saksi dengan memberi akun bersumpah bagi menangkis 4 pertuduhan salah guna kuasa. 7 hari lalu, Najib mengemukakan permohonan maaf ke atas orang ramai atas perlibatannya dalam skandal 1MDB. Walaupun Najib mengekalkan pendirian bahawa dia tidak bersalah. Ada orang salah faham, tuan-tuan. Ni Najib dah kata dia dah minta maaf pasal 1MDB tu. Bermakna dia mengakulah bahawa apa orang kata dia terlibat. Dia macam ni. Datuk Seri Najib minta maaf itu bukan dia minta maaf, dia mengaku bahawa dia buat. Dia tahu dia ambil duit itu, bukan. Kita kena faham itu dulu. Dia memohon maaf kepada rakyat Malaysia bahawa dia tak tahu yang apa orang kata terdapat penyelewengan duit tersebut oleh Jolo, dan dia pun kata dia adalah mangsa keadaan, dan kalau sekiranya dia tahu dia ambil cakna, maka dia akan lebih berhati-hati lah. Itu ayat dia. Jadi dia minta maaf kepada rakyat Malaysia, tetapi dia kata bahawa memang dia tak tahu yang duit itu Jolo dah pergi sakar duit dan sebagainya, dan dia terperangkap dalam situasi dalam keadaan. Itu dakwaan beliau. Jadi orang ramai salah faham lah. So dalam hal ini Syafi'i Abdullah, Muhammad Syafi'i Abdullah, lawyer Najib, dia mengatakan seurat benang pun saya tak menang, kata Syafi'i. Muhammad Syafi'i menganggap kes 1MDB sebagai titik hitam pertama dalam kerjaya guamannya. Walaupun menyatakan dia dan anak guamnya bekas Perdana Menteri akur dan hormat Hakiman, program tersebut pun tidak puas hati. Saya sangat terkejut bahawa ini mungkin satu-satunya kes yang tak pernah dikenali di mana pada peringkat ini saya tidak menang walau satu mata. Tiada. Lupakan tentang kain, surat benang pun saya tak menang, katanya. Syafi'i menyebabkan sebagai jarang berlaku jika bukan satu-satunya kes yang bukti kabar angin diterima. Semua yang dikatakan diambil secara borong, katanya. Dia menambah bahawa pihaknya telah membuka hujah yang mereka percaya memerlukan pertimbangan yang serius. Di sebalik apa yang berlaku, Syafi'i berikrar tidak akan mengalah. Dia kata bahawa ini semua cerita kabar angin.
cerita Najib ni cerita kabar angin, kenapa mahkamah boleh terima? So dalam kes ini apa orang kata, Hanafiah Maidin Hanifah Maidin, seorang pemimpin amanah, menjawab Syafi'i tak menang seurat benang sebab kes lemah. Pemimpin amanah juga pengamal perundangan Muhammad Hanifah Maidin tampil membidas kenyataan Muhammad Syafiq Abdullah yang menyifatkan dirinya tidak memenangi kes seurat benang dalam kes Najib Razak. Tidak bersetuju dengan Syafi'i yang kelihatan menyindir Hakim Colin. Hanifah berhujah Syafi'i tak menang bukan kerana hakim tetapi kerana kes Najib itu sendiri. Peguam Najib merugut bahawa dia tidak memenangi seurat benang dan keterangan kabar angin hearsay diterima secara borong. Jawapan saya adalah anda tidak menang bukan kerana anda tidak bagus, tetapi mungkin kerana anda telah mempertahankan kes yang memang lemah. Bercakap kepada Malaysia kini, Hanifah yang juga bekas ahli Parlimen Sepang turut mengkritik Syafi'i kerana jarang jika bukan satu-satunya kes di mana bukti hearsay diterima. Saya fikir kenyataan ini dengan segala hormatnya sama sekali tidak wajar. Okey, ia tidak sepatutnya datang dari peguam kanan. Lebih buruk lagi hakim tidak berada dalam kedudukan untuk mempertahankan dirinya daripada serangan seperti itu. Selain itu, seorang pelajar undang-undang pun tahu bahawa walaupun sebagai peraturan am, sebarang keterangan hearsay akan dikecualikan dan dianggap tidak boleh diterima, tetapi tried law atau peraturan asas bahawa sentiasa ada pengecualian terhadap peraturan-peraturan am, termasuk peraturan mengenai bukti hearsay. Ini sangat asas. Pengecualian kepada peraturan hearsay dalam prima facie jelas dan nyata. Malah hakim yang juga telah memetik kes Subramaniam, ini memang kalau hearsay, kes Subramaniam memang akan naik lah, yang sering dipetik, yang menggariskan peraturan asas membenarkan keterangan dalam hearsay diterima dengan sewajarnya oleh mahkamah. Hanifah telah mengkritik ketegar Najib berhubung peranannya dalam skandal 1MDB. Agaknya mungkin kecewa dengan penghakiman, tetapi saya percaya jika kita bertanya kepada orang ramai di jalan kecuali Puak Bosku, kebanyakannya akan gembira dengan keputusan ini. Nah, apa sebenarnya yang berlaku pada tempoh ini, tuan-tuan? Kita kena faham. Yang pertama, dalam mahkamah jenayah ni dia ada 3 peringkat besar lah. Kita tak ambil lah case management semua tu. So 3 peringkat besar. Satu dipanggil prosecution case atau prosecution stage, peringkat pendakwa raya. So pendakwa raya akan datang, dia akan kemukakan bukti lah. So tuduhan kepada tertuduh, dia akan kemukakan bukti, tuduhan, bla bla bla, semua dia cerita. Okay, dah habis yang itu, dan mahkamah akan mengatakan ada tak prima facie, on the surface of it, secara dasarnya tertuduh ni ada benda dia kena jawab, kerana nampaknya peguam pendakwa raya ni ada bawa bukti yang kena jawab, maksudnya tertuduh kena jawab. Jadi kalau ada, maka itu dipanggil prima facie. Kalau tidak ada, maka buang kes, tak ada prima facie. So dalam kes ni mahkamah mengatakan ada prima facie. Dan malah hakim mengatakan, ada satu kes dalam satu, saya ada baca, saya ada dia punya dia punya judgement yang ada kat saya. Saya rumuskan, saya tak nak baca rumusan sangat, tetapi panjang, lebih kurang dalam 41 muka surat. Okey, judgement daripada hakim. Okey, dia ada 25 pertuduhan. Okey, dia baca pertuduhan sebagainya. Okey. Dia ada satu benda dia cakap kan, takkanlah Najib tak semak. Takkanlah Najib, Datuk Seri Najib terima 2.2 bilion. Dia tak semak daripada mana datang duit itu. Dan kalau dia kata datang daripada orang Arab, dia tak boleh dia tak boleh datangkan ataupun dia tak boleh provide evidence mengatakan bahawa duit itu datang daripada daripada orang Arab tersebut. Dia kata based upon a maximum evaluation of the evidence by the prosecution at the end of the prosecution case, this court finds that all the ingredients of all 4 charges under section 23 sub 1 MACC Act have been successfully made out, which if unrebutted would warrant a conviction. Dia kata berdasarkan kepada elemen-elemen ingredient di dalam section 23 sub 1 Akta SPRM telah pun dipenuhi. Kalau tidak diribat atau tidak dibantah atau tidak berjaya dipatahkan oleh pendakwa raya, dia akan amount to conviction. Jadi therefore prima facie case ada, maka kena panggil
untuk defend untuk all the 4 charges. Itu under Money Laundering Act. Okay, under Money Laundering Act. Di bawah 21 case, di bawah the respective ada 21, yang tu 4 tadi. The respective 21 act of money laundering which constitute the charges can be conveniently categorized as follow. 21 pertuduhan lagi boleh dipecahkan kepada 3 kategori. 9 tuduhan menerima proceed ataupun menerima pendapatan daripada aktiviti yang haram. 5 pertuduhan menggunakan, tadi 9 menerima, 5 menggunakan apa orang kata, pendapatan atau proceed tersebut untuk aktiviti yang haram, dan 7 pertuduhan memindah pendapatan ataupun perolehan, bukan pendapatan, perolehan tersebut perolehan yang melibatkan aktiviti yang haram. Okey. Kemudian semua saksi telah dipanggil. Setelah saksi dipanggil, kemudian timbul persoalan, adakah Najib tidak tahu tentang perkara tersebut? Itu satu persoalan. So dalam hal ini, the present knowledge, dia dalam mahkamah jenayah ni dia ada 2, dipanggil actus reus dan mens rea. So dalam kes actus reus, dalam kes perbuatan itu dah ada, kan, kerana wang tersebut masuk ke dalam akaun Najib. So sekarang ini perbincangan tentang mens rea. Kemudian hakim mewujudkan, dia kata di dalam AMLA TFA, pendeknya AMLA lah, Money Laundering Act, money laundering didefinisikan sebagai as may be inferred from objective factual circumstances the person knows or has reason to believe that the property is proceeds from an unlawful activity. Yang orang itu tahu bahawa duit ataupun dana tersebut daripada aktiviti ataupun daripada sumber yang merupakan aktiviti yang haram, atau in respect or conduct of a natural person, the person without reasonable excuse fail to take reasonable steps to ascertain whether or not the property is proceed from unlawful activity. So dalam B ni tuan-tuan, dalam BB ni dia ada AA, BB ni dalam subsection BB dia mengatakan bahawa dikira sebagai amla juga walaupun dia kata dia tak tahu. Dia kata aku tak tahu. Tetapi secara naturalnya dia gagal untuk mengambil tindakan yang wajar ataupun reasonable steps, langkah yang wajar untuk memastikan bahawa proceed itu ataupun dana itu bukan datang daripada unlawful activities, datang daripada kegiatan haram. Saya bagi contoh lah, tiba-tiba ada orang nak masuk bagi duit ke saya, Suardi, saya ni nak bagi duit ke awak lah derma. Berapa? Tak banyak, 100 juta aja. So kita macam, ush, 100 juta banyak kan. Tak apalah, bagilah. Kita tak tanya daripada mana dia dapat duit itu. Itu boleh jadi amla. Sebab itu amla ni, any amount, kalau lebih daripada 20,000 kena declare ataupun kena dah trigger kepada bank. Dah trigger kepada bank, because that proceeds tu boleh dikira sebagai dia boleh fall bawah amla sekiranya dia datang daripada aktiviti-aktiviti yang haram. Okay. So dalam kes ini, in all the circumstances and based on available evidence, dia kata terdapat prima facie terhadap kes tersebut. Tetapi poin yang nak bawa di sini, dia kata, hakim kata, takkanlah Najib, dia kata, takkanlah Datuk Seri Najib tak pergi cek ataupun dapatkan detail orang yang bagi duit yang dikatakan daripada Arab tersebut. Tapi even further kita boleh question juga, takkanlah Datuk Seri Najib kerana terima duit tersebut sampai tukar peguam negara, sampai tukar ketua polis negara, sampai tukar ketua SPRM, untuk tujuan apa? Kalau betul dia tak tahu what's going on, kalau betul dia tak tahu bahawa apa orang kata, Jolo yang mengambil tindakan, dia tak tahu, begs the questions, kenapa dia buat benda yang dia buat pada waktu itu? Okay. So nak kata ada campur tangan, tuan-tuan, tak ada. Tapi tadi ada wartawan call saya kan, dia kata, Suarli, Kadir Jassin, dia kata bahawa ini adalah cara untuk nak menangkan Najib, supaya Najib keluar dan sebagainya. Saya kata, dia sebab penerimaan maaf. Saya kata penerimaan maaf tu tak ada kena-mengena, tak ada kena-mengena dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim kata Najib minta maaf. Okeylah, baguslah. Bukan bermakna Datuk Seri Anwar ada kuasa memaafkan Najib. Itu satu hal.
Kemudian yang kedua, kita kata dalam hal tersebut yang paling penting adalah mahkamah tu menentukan bagaimana. Sebab kes ni mudah je tuan-tuan. Duit itu masuk dalam akaun Datuk Seri Najib. Itu je. Duit itu masuk dalam akaun Datuk Seri Najib Tun Razak bernilai 2.2 something billion. Masuk dalam akaun, daripada mana proceed itu untuk dia membuktikan. Kan, so bila Syafiee kata dia pelik kenapa dia tak boleh menang dan sebagainya, bagi saya kenapa nak pelik? Kenapa nak pelik? Dia berbeza dalam kes contohnya Zahid Hamidi. Tuduhan 40 visa luar negara, VLN, visa luar negara, dikatakan dia telah menerima jutaan ringgit dalam bentuk wang tunai. So dikatakan 3 orang ni dia bawa duit itu ke rumah Zahid, letak depan rumah dia, kemudian dia belah. Hakim tanya pada pendakwa raya, ada tak bukti ataupun video bergambar ke, bukti kesaksi yang kamu bawa selain daripada 3 orang yang kata bawa duit itu? Kalau kereta tu lalu depan pagar rumah Datuk Seri, dia punya apartment tu ada CCTV-nya, ataupun ada CCTV yang nampak dia orang bawa beg ke dalam, ada orang bawa, ada saksi ke, whatever lah, tak ada. So dalam kes tersebut hakim kata kalau macam tu tak ada prima facie lah. Ini VLN 40 kes tak ada prima facie lah. Kerana apa? Kerana macam mana saya nak kata ada prima facie? Entah 3 orang ni pergi ambil duit tu, entah enjoy mana-mana. Lepas tu dia tuduh Zahid Hamidi pula pergi ambil duit tu. Ini dalam kes VLN, visa luar negara, yang pada zaman Perikatan Nasional telah membebaskan prima facie, tapi masih dalam apa orang kata, dalam rayuan sekarang ni lah. Tengah pendakwa raya tengah merayu. So sekarang ni dalam peringkat rayuan. Tapi saya percaya dalam kes tu Datuk Seri Zahid boleh menang. Sebab chain of evidence itu tak jelas. Tapi dalam kes yang 1MDB SRC ni jelas. Duit tu masuk dalam akaun. Dia ada money trail. Dia ada money trail. So bila ada money trail, macam mana kita nak kata otherwise, tuan-tuan? Macam mana kita nak kata otherwise? Money trail itu ada. Okay? Okay. Itulah antaranya. Alright, thank you siapa yang ada dalam live kita. Terima kasih. Terima kasih yang share, terima kasih yang like, terima kasih yang subscribe. Pukul 12.24 lah. Baik, saya gerak dulu. Terima kasih tuan-tuan. Harap minta maaf lah kalau ada kekurangan sebagainya. Bila mata dah ngantuk ni macam mana. Okey, selamat malam, selamat istirahat yang penting. Lawan, tetap lawan. Assalamualaikum. Terima kasih Nolina. Last minute bagi